TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda semua sedang menonton siaran Didik TV KPM. Kita dalam slot sukses SPM 2022 bersama saya Hanif Sean, dan hari ini mata pelajaran yang kita nak belajar begitu menarik yang kita boleh perhatikan di sekeliling kita setiap hari, iaitu mata pelajaran fizik. Kalau nak tahu siapakah guru penyampai kita, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, bersama kita tentunya Cikgu Nur Azila. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu, apa khabar ini Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sean, Alhamdulillah sihat Cikgu. Baiklah Cikgu, sebenarnya bersama kita ada juga jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Ilda. Assalamualaikum Cikgu Ilda. Cikgu Ilda bersemangat hari ini. Begitu bersemangat Cikgu Ilda kita hari ini. Baiklah Cikgu Zila, tadi Cikgu boleh bagi apakah topik? Topik saja Cikgu yang kita nak belajar sama-sama hari ini dalam Sukses SPM 2022. Ya Hanif, hari ini kita akan belajar tentang gelombang interference. Interference. Okay. Baik, sangat menarik tu Cikgu. Interference gelombang. Gelombang Ya, di situ. Tentunya. Ya. Dan Cikgu, bersama kita ada 4 murid dalam talian. Cuba lambai kita di studio sini. Tu mereka Cikgu bersemangat betul. Cikgu boleh kenalkan murid-murid dalam talian hari ini? Ya, hai semua. Bersama kita pada hari ini pelajar-pelajar daripada MRSM Tun Muhammad Fuad Stephen, Sandakan Sabah, iaitu yang pertama adalah Adrian. Hai Adrian. Hai Miss, hai semua. Nama saya Adrian Noh, berasal dari Sandakan Sabah. Okey. Yang kedua bersama kita adalah Mozaini. Hai Miss, hai semua. Nama saya Mozaini bin Muhammad dan saya dari Kinabatangan Sabah. Okey, thank you Mozaini. Seterusnya bersama kita adalah Casey. Hai semua. Nama saya Casey Rinanak Ikol daripada Sandakan Sabah. Okey, thank you Casey. Dan yang terakhir bersama kita adalah Daisy. Hai semua, nama saya Daisy Lisha dan saya dari Tudukit Sabah. Baiklah Cikgu, sangat menarik. Kita ada 4 murid dalam talian. Baik, hari ini Cikgu ada mengatakan topik kita ialah interference gelombang. Boleh Cikgu kongsikan dengan lebih lanjut? Okey, terima kasih Hanif. Jadi untuk kita mulakan sesi kita pada hari ini tentang tajuk interference gelombang. Jadi mari kita lihat terlebih dahulu ya Hanif, apakah definisi untuk interference gelombang. Ya Cikgu. Okey. Jadi bolehkah kita minta pelajar di dalam talian bersama kita ini untuk bacakan apakah definisi interference gelombang? Silakan. Siapa yang ingin cuba tu Cikgu? Ya, siapa yang ingin cuba bacakan definisi? Ada yang ingin bantu Cikgu kita? Adrian. Ya, Adrian. Okey. Jadi interference gelombang ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Okey, terima kasih Adrian, betul. Ia adalah superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Jadi Hanif, apa Cikgu yang dimaksudkan dengan koheren itu? Saya pun tertanya-tanya ni Cikgu. Ya. Jadi apakah maksud koheren? Mungkin Mozaini mungkin boleh bagi tahu kita apakah maksud koheren? Boleh. Silakan Mozaini. Ya, Mozaini. Apa yang Mozaini ingat? Apakah yang maksudkan dengan koheren? Koheren ialah frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama dan beza fasa adalah tetap. Ya, betul. Terima kasih Mozaini. Jadi seterusnya Hanif, Ya, apabila superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren ini, jadi apakah yang terhasil? Hasilnya adalah interference. Dan ia menghasilkan interference. Ada 2 jenis interference, iaitu interference membina dan interference memusnah. Okey? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan interference membina?
Okey, dan bilakah interference membina ini berlaku? Mungkin kita boleh minta sesiapa yang volunteer untuk membantu memberikan definisi interference membina. Baik, siapa yang ingin bantu cikgu kita? Silakan, Casey ya cikgu. Yes, Casey. Interference membina ini dia berlaku apabila dua puncak bersuperposisi untuk menghasilkan satu puncak yang tinggi. Ya, betul. Dan bagaimana dengan sasaran paduan untuk interference membina ini, Casey? Sasaran paduannya adalah 2A. Okey, jadi sebelum superposisi macam mana? Sebelum superposisi, P ada 1A dan juga Q ada 1A. Jadi semasa bersuperposisi dia akan menghasilkan 2. Ya, betul. Jadi sasaran paduannya adalah 2A. Okey, selain daripada puncak yang bersuperposisi tadi, interference membina juga berlaku apabila dua lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan satu lembangan yang dalam. Jadi bagaimana sasaran paduan untuk interference membina di mana dua lembangan ini bersuperposisi? Mungkin Daisy nak memberitahu kita tentang sasaran paduan. Sasaran paduannya ialah negatif 2A. Okey. Sebelum superposisi, P dan Q ialah sama iaitu negatif A. Semasa superposisi, P dan Q akan bertembung dan menghasilkan negatif 2A. Ya, betul. Terima kasih Daisy. Okey. Jadi itu adalah tentang interference membina. Okey. Seterusnya kita ada interference memusnah. Bilakah interference memusnah ini berlaku? Mungkin kita nak minta Mozaini. Silakan Mozaini. Interference memusnah berlaku apabila satu puncak dan satu lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan sasaran paduan sifar. Sebelum superposisi, puncak P ialah A dan lembangan Q ialah negatif A. Jadi apabila mereka bertemu, ia akan menghasilkan sasaran paduan sifar. Ya. Okey, terima kasih Mozaini. Jadi kita boleh nampakkan daripada rajah itu dia punya semasa posisi itu dia punya sasaran paduan tu 0. Maksudnya di atas itulah, atas plane itu saja. Okey. Ini adalah interference memusnah. Baik cikgu, saya rasa sangat menarik apa yang kita belajar dalam topik interference gelombang ni. Kita ada tengok interference membina dan interference memusnah. Begitu menarik. Saya rasa murid-murid kita semua jawab seperti ahli fizik yang begitu pakar ya. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sejahtera semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot Sukses SPM 2022 dan mata pelajaran yang sama-sama kita belajar hari ini ialah fizik. Bersama saya ialah Cikgu Zila dan Cikgu Zila sedang membincangkan topik mengenai interference gelombang, dan dalam segmen ini Cikgu, kita akan memberikan fokus mengenai aplikasi interference gelombang ya Cikgu? Ya, betul Hanif, terima kasih. Sebelum kita pergi ke aplikasi tentang interference gelombang di dalam kehidupan kita ya Hanif, apa kata kita lihat dulu bagaimanakah corak yang terhasil daripada interference gelombang ini. Baik cikgu. Jadi kalau tadi kita dah tengok untuk segmen yang sebelum ni Hanif, interference ada dua jenis bukan? Ada dua jenis cikgu. Iaitu interference membina dan interference memusnah. Ya, betul. Bagus, pay attention. Okey, jadi mari kita lihat corak interference gelombang dan kita akan perhatikan corak interference gelombang ini shown kepada tiga jenis gelombang, iaitu gelombang air, gelombang bunyi dan juga gelombang cahaya. Okey, ada tiga. Okey, jadi kita mulakan terlebih dahulu dengan corak interference gelombang air. Jadi apabila kita perhatikan di sini, untuk menghasilkan interference gelombang ini, dia perlulah berasal atau sumbernya ada dua sumber. Okey, tadi kita sebut ada dua sumber yang koheren. Okey, jadi ia akan bersuperposisi dan akan menghasilkan corak interference gelombang lah. Kalau seperti yang kita lihat ini adalah corak interference gelombang air. Okey, jadi kalau kita nampak sini dia ada terhasil garisan dengan kawasan yang cerah dan gelap yang berselang-seli. Boleh nampak kan Hanif? Ya, dan garisan warna kelabu yang seragam. Dia akan alternate macam tu. Okey. Jadi kalau kita nampak di sini dia ada kawasan yang cerah, kawasan gelap
kan? Dan ada kawasan kelabu lah yang seragam. Okey. Jadi kenapa dan bagaimanakah garisan warna kelabu, kawasan cerah dan gelap ini berselang-seli boleh terhasil? Hanif? Ya, cikgu. Nah. Jadi kalau kawasan cerah tu mungkin kita nak dapatkan jawapan daripada para pelajar, murid-murid kita di rumah. Siapa yang ingin membantu, siapa yang ingin membantu cikgu? Bagaimanakah kawasan cerah dan kawasan gelap itu boleh terhasil? Ada yang ingin mencuba? Oh, saya tengok Daisy. Okey, baiklah. Silakan. Adrian. Okey, jadi yang bahagian kawasan cerah tu ialah interference membina sebab dua puncak bertemu. Ya. Dan kawasan gelap pun membina sebab dua lembangan bertemu. Ya. Jadi yang kawasan kelabu yang seragam tu ialah interference memusnah sebab puncak dan lembangan bertemu, jadi akan memusnah. Ya, betul. Terima kasih Adrian. Jadi kalau kawasan cerah seperti yang Adrian maklumkan tadi, ia adalah apabila puncak bertemu puncak, akan menghasilkan sasaran paduan yang maksimum, ataupun kalau gelap tu adalah disebabkan oleh lembangan bertemu, lembangan ataupun lembangan bersuperposisi dengan lembangan akan menghasilkan kawasan gelap, iaitu interference membina. Manakala kalau interference memusnah tu tadi Hanif, puncak bertemu lembangan. Jadi sasaran paduannya adalah sifar bagus. Ya, betul. Okey, ini adalah gelombang air. Bagaimana pula dengan corak interference untuk gelombang cahaya? Jadi Hanif boleh nampak macam mana ni dia punya cahaya tu? Berselang-seli juga, cikgu. Ya, betul. Berselang-seli kan? Ya. Jadi dia akan menghasilkan pinggir cerah dan pinggir gelap. Pinggir cerah tu maksudnya berwarna lah. Kita tengok sumber koheren yang kita gunakan itu warna apa. Jadi dia akan berselang-seli dengan warna gelap. Jadi kalau kita nampak di sini ada dua perbezaan dia punya jarak antara pinggir gelap dan pinggir cerah itu adalah kerana jarak pemisahan celah yang lebih kecil untuk yang sebelah kiri sana, dan yang ini kerana jarak pemisahan celah yang lebih besar. Maksudnya sumber koheren itu ini dia lebih kecil, so dia akan hasilkan yang besar. Kalau ini, kalau sumber koheren tu jaraknya lebih besar, jadi yang berselang-seli itu, jarak berselang-seli itu antara pinggir cerah dan pinggir gelap itu lebih kecil. Baik. Okey. Alright, jadi boleh kita teruskan dengan seterusnya adalah tadi kita dah tengok corak interference gelombang air. Ini adalah cahaya, iaitu mengenai pinggir cerah dan gelap. Oh, ini bunyi, cikgu. Ya, ini pula bunyi. Okey. Jadi bagaimanakah interference gelombang bunyi akan terhasil, macam mana hasilnya? Mungkin kita boleh tanya Muzaini. Bagi corak interference gelombang bunyi, ia akan menghasilkan dua bunyi, iaitu bunyi kuat dan bunyi perlahan. Bunyi kuat ialah interference membina, manakala bunyi perlahan ialah interference memusnah. Ya, terima kasih Muzaini, betul, tepat sekali. Kalau bunyi pula kita akan dengar, katakan kita berdiri along the line, satu line tu, jadi bila kita di sini kita akan dengar bunyi kuat. And then kita jalan sebelah sini perlahan, and then kuat balik. Berselang-seli. Dia berulang seperti itu, cikgu. Ya. Kuat dan perlahan, ya. Ya, betul. Dan masih lagi mesti ada dua sumber lah. Dua sumber yang ini kita guna untuk bunyi daripada penjana isyarat audio di sumber koheren. Okey. Okey, seterusnya. Mari kita lihat apakah hubung kait antara pemboleh ubah dalam corak interference gelombang. Dia ada pemboleh ubah yang berkaitan lah untuk kita lihat dalam interference gelombang ini. Okey, mungkin ada di murid-murid kita di rumah nak nyatakan apakah pemboleh ubah yang berkaitan dalam corak interference gelombang ini dan bagaimanakah hubung kaitnya? Baik, siapa yang akan bantu Cikgu Zila hari ini? Kita tengok ahli fizik yang mana, cikgu? Semuanya begitu fokus. Saya rasa atau cikgu boleh pilih salah seorang murid bakal ahli fizik kita ni. Okay, mungkin Daisy nak cuba? Boleh, Daisy, silakan.
Jadi terdapat 4 pemberi ubah dalam corak interferens gelombang. Yang pertama ialah lambda, iaitu panjang gelombang. Kedua, jarak pemisahan antara dua sumber koheren. X, jarak pemisahan antara dua garis antinot atau garis not yang bersebelahan. Dan D, jarak tegak dari sumber koheren ke kedudukan X yang dilukis. Jadi hubung kaitnya ialah lambda sama dengan AX bagi dengan D. Okey, terima kasih Daisy, begitu jelas ya. Jadi kita ada satu formula lah untuk menghubung kaitkan antara pemboleh-pemboleh ubah yang terlibat dalam corak interferens gelombang, iaitu lambda sama dengan AX per D. Okey. Jadi mari kita teruskan. Bagaimana untuk kita melihat hubung kait antara lambda sama dengan AX per D ini. Di dalam tadi kita tengokkan Hanif, Ya, kita cikgu. ada gelombang air, bunyi. Gelombang air bunyi dan juga gelombang cahaya, cikgu. Ya, betul. Okey, jadi mari kita lihat. Untuk gelombang air, jadi dia punya X itu lambda tu adalah panjang gelombang. Jadi X itu adalah antara garisan antinot dengan garisan antinot yang bersebelahan. Okey, kalau not dengan garisan not yang bersebelahan lah. Jadi murid-murid perlu tahulah kalau garisan antinot itu mewakili interference membina. Okey, antinot adalah interference membina. Jadi garisan antinot tu maksudnya garisan yang menghubungkan titik-titik antinot. Garisan antinot adalah garisan yang menghubungkan titik-titik antinot di mana interference membina berlaku. Kalau garisan not pula interference memusnah. Ya, betul, garisan memusnah lah. Maksudnya kalau garisan not adalah titik yang menghubungkan antara not dan not. Maksudnya garisan yang menghubungkan antara not dengan not lah untuk interference memusnah. Okey, kalau kita nampak D tadi, D daripada sumber lah. Kita punya sumber yang koheren itu kepada tempat yang kita measure lah garisan itulah. Dan A adalah jarak pemisahan antara dua sumber koheren lah. Okey. Jadi kalau gelombang air ni Hanif, Ya, cikgu. kita buat kalau di dalam makmal tu di sekolah kita menggunakan tangki riak. Tangki riak. Jadi kita letaklah dalam tangki riak tu ada air dalam tu, kita isi dan kita letaklah dua sumber koheren and then dia akan vibrate. Jadi akan menghasilkan ripple lah. Gelombang kat dalam tangki riak. Jadi kita observe ini. Okey. Seterusnya tadi adalah gelombang air, ini adalah gelombang cahaya. Ya, Hanif? Ya, cikgu. Jadi kalau gelombang cahaya ni ia akan A tu di mana? Dia antara jarak pemisahan antara dua celah cahaya itu. Okey, dan untuk cahaya mesti guna satu sumber warna sahaja, iaitu kita panggil warna yang monokromatik. Warna monokromatik. Ya, warna monokromatik. Jadi dia akan lalu dua celah dan akan menghasilkan seperti yang tadi kita tengoklah yang berwarna-warni yang hitam. Ada pinggir gelap dan pinggir cerah. Cerah. Pinggir betul. gelap dan pinggir cerah. Ya, betul. Jadi beginilah. Jadi pinggir gelap kalau kita ambil X tu daripada kalau kita ambil dari satu pinggir ke pinggir gelap ke next pinggir gelap. Okey. Kemudian D tu daripada screen ke A lah. Okey. Alright. So ini adalah gelombang cahaya. Sorry. Cikgu, biasanya kalau kita menggunakan cahaya monokromatik tu warna apa yang akan kita gunakan, cikgu, atau warna apa yang keluar? Semua kita hanya boleh guna, kita ada kalau spektrum color pelangi tu ada 7 warna. Jadi kita boleh pilih satu saja warna. Contohnya kalau kita pilih warna merah, jadi dia akan hasil yang macam tadi itulah. Merah, hitam, merah, hitam. Jadi baik. Kalau kita guna warna biru, biru, hitam. Lebih mudah untuk kita mengenal pasti jarak antara not dan not anti-not juga, betul. Baik. Tapi dia kalau kita buat warna merah, contohnya kita asalnya kita gunakan warna merah. Tapi kemudian kita replace dengan warna biru, katakan tadi Sean tanya kan. Tapi dia punya lebar tu tak sama dah lah. Lebar tak sama. Sebabnya dia punya kalau seperti yang Sean tahu, kalau warna pelangi, kalau pelangi atas sekali tu warna apa? Merah kan? Ya, cikgu. Yang merah. Warna merah di atas sekali. jingga, kuning kan?
Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Indigo, ungu. Betul. Betul. Kan? Kalau saya ingat malam jangan keluar. Malam jangan keluar. Hantu boleh ikut you. Kita tak nak hantu ikut kita. Kan, malam jangan keluar. Hantu boleh ikut you. Jadi 7. Baik. Jadi malam merah atas sekali. Sebabnya panjang gelombangnya lebih panjang. Sebab tu duduk atas sekali. Baik. Jadi kalau sini dia akan lebih besarlah dia punya distance itu, act itu. Kalau biru dia lebih pendek. Lebih pendek. Macam tu. So ikut sequence tadilah. Spektrum warna. Seterusnya kita ada gelombang bunyi yang terakhir ya. Jadi kalau gelombang bunyi ni berselang-selilah warna dia punya bunyilah perlahan dan kuat yang berselang-seli. Jadi kita punya sumber yang koheren itu adalah penjana audio lah, penjana isyarat audio. Act itu daripada katakan kita ambil kuat ke kuat yang seterusnya yang bersebelahan. Okey. A adalah jarak pemisahan antara dua pembesar suara. Kalau D ni jarak tegak dari sumber koheren daripada penjana isyarat audio ke tempat yang kita measure X itu. Okey, so this one lah. Ini X. Okey, dan ini A dia. Okey, untuk gelombang bunyi. Baik. Okey. Jadi prinsipnya semua sama, cuma kita kena tahu bagaimana kita nak aplikasikan formula tersebut, cikgu, untuk kita mengira lambda sama dengan AX tadi. Ya. Okey, yang seterusnya kita lihat, kita dah faham tadi tentang interference membina dan interference memusnah tadi. Okey, apakah aplikasi interference gelombang bunyi ini gelombang di dalam kehidupan kita? Yang pertama kita ada kapal. Kapal tu sebenarnya struktur dia bawah tu dia ada luan berbuli. Okey, luan berbuli this one. Okey, luan berbuli. Jadi luan berbuli ini dia akan menghasilkan akan berinterference dengan gelombang air yang datang disebabkan daripada haluan kapal. Jadi ia akan berinterference secara memusnah dan akan menyebabkan air di sekitarnya lebih tenang. Menarik, supaya lebih mudah kapal itu untuk lalu, bergerak ke hadapan. Untuk bergerak, Okey, itu adalah luar berbuli kapal. Seterusnya kalau cermin mata, kan kanta tu ada salutan kan pada anti pantulan tu, coating spek mata itu dia akan berinterference secara memusnah dengan cahaya yang terpantul. Jadi akan menyebabkan penglihatan pada mata kita tu akan lebih jelas. Tak ada image lah terhasil pada kanta. Baik. Dan akhir sekali adalah kalau mikrofon yang kita biasa nampak kan pilot dalam kokpit macam tu, mereka menggunakan mikrofon, headphone. Jadi gelombang bunyi yang terhasil daripada sistem mikrofon dan juga pemancar headphone itu akan berinterference secara memusnah dengan gelombang bunyi daripada luar. Jadi hasilnya mereka akan mendengar dengan lebih baik, lebih jelas. Ada gangguan daripada bunyi-bunyi lain, terutama sekali dalam kapal terbang, cikgu, yang saya rasa bunyi agak kuat di sekeliling pilot. Ya, betul Hanif. Ya. Baik, cikgu. Baiklah, sangat menarik apa yang kita belajar mengenai aplikasi interference gelombang dalam segmen ini. Sekarang kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita sama-sama dalam slot Sukses SPM 2022. Kita tonton slot ni sebab kita semua ingin menjadi murid yang cemerlang dalam SPM nanti. Baiklah, sekarang kita sedang belajar mata pelajaran fizik bersama saya ialah Cikgu Zila. Cikgu Zila sedang berkongsi mengenai interference gelombang. Menarik topik kita hari ini, cikgu. Ya, betul. Sangat menarik. Macam mana so far? Okey, Hanif? Saya rasa alhamdulillah, cikgu, saya boleh faham mengenai interference membina, memusnah dan juga bagaimana kita mengaplikasi dan memahami rumus yang harus digunakan, iaitu lambda samaan dengan AX per D. Ya, betul cikgu, Hanif. Ya. Pelajar cemerlang Betul-betul bagi perhatian ni ketika cikgu mengajar. Okey, terima kasih Hanif atas perhatian. Jadi mari kita teruskan. Tadi dah faham, kita uji kefahaman kita dalam soalan contoh objektif yang kita akan buat bersama. Baik, cikgu. Okey, jadi soalan contoh yang pertama,
Okey, Hanif boleh tolong bacakan? Boleh, cikgu. Baiklah, soalan contoh 1. Rajah menunjukkan corak interference gelombang air dari dua sumber koheren P dan Q. Titik manakah adalah not? Jadi kita mungkin boleh dapatkan jawapan daripada murid-murid kita yang di rumah, yang jauh di Sandakan sana ya. Murid dalam talian, siapa yang ingin mencuba? Murid di rumah juga, cuba fikir jawapan tu. Saya pasti anda boleh dapat juga ni. Siapa yang ingin mencuba? Antara 4 murid dalam talian. Cikgu, kita ada Muzaini yang angkat tangan pertama. Silakan Muzaini. Soalan ni dia minta titik mana ialah not. Jadi not ni ialah titik di mana interference memusnah berlaku. Jadi kalau kita lihat dari sini petunjuknya, puncak garisan tidak putus-putus, lembangan ialah garisan putus-putus. Jadi kalau kita tengok titik di sini, titik Q berada di antara puncak dan lembangan. Jadi jawapannya ialah Q, B. Ya, terima kasih Muzaini atas penerangan yang jelas itu tadi ya. Jadi untuk not adalah titik di mana puncak bersuperposisi dengan lembangan. Okey, jadi jawapannya adalah B. Okey. Tahniah Muzaini. Tahniah. Okey. Soalan contoh yang kedua. Okey. Rajah menunjukkan satu corak interference yang dihasilkan dari dua sumber koheren S1 dan S2 dalam tangki riak. Okey. Jarak pemisahan antara S1 dan S2 ialah 5.0 cm dan panjang gelombang air ialah 3.0 cm. Jadi, hitungkan jarak X antara dua garis not pada jarak 30.0 cm dari S1 dan S2. Okey. Jadi mungkin ada siapa yang ingin memberikan jawapan? Siapa yang ingin mencuba di sini? Cikgu, kita ada Casey, cikgu. Okey. Yang angkat tangan. Jadi di sini dia minta untuk carikan X. Jadi mengikut formula yang telah diberi, iaitu lambda sama dengan AX per D, kita harus susun semula untuk mencari X. Jadi dia akan jadi X sama dengan lambda D per A. Jadi X adalah sama dengan 3.0 cm lambda darab 30 cm D sama dengan per 5.0 cm A. Jadi jawapan dia adalah 18 cm C. Okey, ya. Terima kasih Casey atas penerangan. Jadi soalan ini hitungan jarak X antara dua garis anti-knot sebenarnya kat situ, dua garis anti-knot iaitu X. Jadi jawapannya adalah 18.0 cm. Betul seperti yang Casey maklumkan pada kita menggunakan formula lambda sama dengan AX per D. Cemerlang Casey tu, yang Casey ada piala di belakang Casey tu. Baiklah, tahniah. Kita lagi soalan contoh ke cikgu? Ya, betul. Kita teruskan ya Hanif. Silakan cikgu. Okey. Jadi soalan contoh yang ketiga, Rajah menunjukkan pinggir kuning yang terbentuk dari eksperimen Dwi Celah Yang. Okey. Jadi ini adalah interference, corak gelombang interference yang mana Hanif? Cahaya. Cikgu. Ya, betul, cahaya kan. Jadi soalan minta kita nyatakan bagaimanakah jarak pemisahan antara pinggir boleh ditingkatkan. Okey. Jadi mungkin siapa yang ingin mencuba pula? Atau siapa yang belum cuba tadi? Baik, silakan Daisy. Ya, Daisy. Jadi kita menggunakan formula lambda sama dengan AX bagi dengan D. Jadi jarak pemisahan antara pinggir merupakan X. Jadi untuk mendapatkan X, kita perlulah jadikan X sebagai subjek, iaitu X sama dengan lambda D bagi E. Jadi jawapannya ialah B, menggantikan cahaya kuning dengan cahaya merah. Kerana panjang gelombang cahaya merah adalah lebih panjang berbanding cahaya kuning. Ya, betul. Ya, terima kasih Daisy. Ya, ini seperti yang tadi Hanif dah tanya kan tentang warna tadi. Tentang warna. Kan. Jadi berbeza warna menunjukkan panjang gelombang yang berbeza. Okey. Jadi kita boleh teruskan dengan soalan contoh yang keempat. Silakan cikgu. Okey. Rajah menunjukkan kedudukan bunyi yang kuat dan lemah yang dihasilkan di sepanjang garis PQ. Okey, sepanjang garis PQ. Jadi inilah garisnya Okey.
apabila penjana isyarat audio dihidupkan. Okey, dia soalan tanya, jarak antara bunyi kuat berturut-turut akan meningkat jika bagaimana? Adakah apabila M bertambah, F bertambah, lambda berkurang ataupun B bertambah? Okey, mungkin ada yang ingin mencuba ni? Siapa yang belum lagi tadi? Atau ingin mencuba lagi pun boleh? Adrian? Adrian belum kan? Ya silakan, memang Adrian. angkat tangan pun. Okey. Jadi jawapannya ialah A, M bertambah. Sebab dalam dia punya kait antara pembeli ubat tu, M tu, nilai M ialah dalam formula itu ialah D, ketika jarak antara sumber koheren dengan kedudukan X yang dilukis. Jadi kalau kita ubah formula tu, kalau D bertambah maka X pun bertambah. Jadi X tu ialah jarak antara bunyi kod dan perlahan. Okey. Okey, jadi jawapannya adalah A, M bertambah. Okay, terima kasih Adrian atas perangan. Jadi seperti Adrian bagi tahu tadi, kita mesti kena pasti dahululah kehendak soalan itu apa. Okay, kalau kita dia nak jarak antara bunyi kuat yang berturut-turut. Jadi daripada formula lambda sama dengan A per D ni, jadi kita mesti tahulah jarak antara bunyi kuat berturut-turut tu huruf apa Hanif? Ya, jadi adakah huruf lambda ke, A ke, X ke, D ke, kan? Jadi kita kalau X, jadi kita susun formula itu. Jadikan X sebagai subjek. Jadi kita rearrange formula lah. Di X sama dengan lambda D per A. Jadi kita tengok kalau X itu bertambah, okey, meningkat. Jadi kalau dia sama baris macam ni, dia adalah berkadar langsung. Jadi kalau X bertambah, D pun bertambah, lambda juga bertambah. Okey. Tapi kalau kita nak tanya soalan, mungkin kadang-kadang ditanya juga, kalau X bertambah apa jadi pada A? Kan? Jadi kalau X bertambah, A, kalau dia duduk bawah ni formula berkurang ni cikgu. Ya, betul, berkurang. Jadi dia adalah berkadar songsang. Berkadar songsang. Okey, sebab tu jawapan kita M tu bertambah. Baiklah. Menarik betul. Cikgu pun sudah menguji kita dengan pelbagai soalan pengukuhan ni. Saya pasti makin kukuh ilmu kita mengenai topik interference gelombang dalam mata pelajaran fizik hari ini. Banyak lagi cikgu akan kongsikan dengan kita tentunya. Jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar saja. Jangan teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022 dan mata pelajaran yang sama-sama kita belajar ialah fizik. Topik kita hari ini ialah interference gelombang. Bersama saya ialah Cikgu Zila. Sekarang dalam segmen ini Cikgu Zila ingin menguji kita dengan soalan esei. Cikgu Zila, betul tak? Ya. Cikgu nak uji ni, tengok kita faham ke tak apa yang cikgu ajar tadi ya? Ya, betul. InsyaAllah boleh faham. Boleh faham. Saya bagi perhatian sepenuhnya. Saya pasti murid-murid dalam talian di rumah juga memberikan sepenuh perhatian. Baik, Ya. cikgu. Silakan. Okey, terima kasih Hanif di atas perhatian. Okey. Jadi kita teruskan dengan tadi kita dah buat soalan objektif untuk kertas 1. Mari kita teruskan untuk contoh dalam kertas 2. Okey, sebelum tu Hanif, cikgu. mungkin cikgu nak bagi tahu sikit kalau untuk kertas fizik ni, kalau kertas 2 tu dia ada 3 bahagian, ya, iaitu bahagian A, B dan C. Okey. Jadi kalau soalan bahagian A itu adalah soalan struktur, kalau B dan C itu adalah esei lah. Jadi kita ambil satu contoh daripada kertas 2, bahagian B. Bahagian B. Okey. Jadi soalannya adalah rajah menunjukkan corak interference gelombang air daripada dua sumber koheren S1 dan S2. Okey. Jadi soalannya adalah A, apakah garis antinot? Dan ada satu markah kan? Satu Jadi markah. maksudnya ada satu jawapan. Ya Hanif? Ya, mungkin pelajar kita, murid-murid kita di rumah mungkin Siapa yang ingin mencuba ni? mencuba? Membantu Cikgu Zila. Oh, Cikgu Mozaini begitu Ya. proaktif Cikgu. Terus angkat tangan. Garisan antinot ialah garisan yang menghubungkan semua titik antinot di mana berlakunya interference
membina. Ya, betul. Garisan anti-knot adalah garisan yang menghubungkan semua titik anti-knot di mana berlakunya interference membina. Okey. Soalan yang kedua, B. Okey. Huraikan gerakan gabus pada titik P. So ini dia titik P Sean. Ya, titik saya P kat situ. Jadi soalan tanya bagaimanakah gerakan gabus itu? Okey. Kita dapatkan jawapan daripada murid kita yang di dalam talian. Silakan. Kita bayangkan pergerakan gabus di situ. Cikgu, kita ada yang mencuba tu. Casey, ya. Jadi, gabus akan berada pada amplitude maksimum. Interference membina akan berlaku. Puncak, iaitu puncak bertemu puncak. Lepas tu, tenaga akan mengalami maksimum. Ya. Terima kasih Casey. Jadi betul lah kat situ kalau kita perhatikan pada rajah itu ya Hanif. Ya, rajah itu menunjukkan gabus itu berada pada sasaran yang maksimum di mana interference membina berlaku kerana puncak bertemu puncak. Okey. Soalan seterusnya. Baik. Wah, soalan tadi saya rasa cemerlang murid-murid kita. Cemerlang tak cikgu? Ya, Prestasi mereka. alhamdulillah cemerlang. Okey. Rajah 1.2 menunjukkan kenderaan unit bergerak untuk menyampaikan maklumat mengenai perintah kawalan pergerakan PKP semasa pandemik COVID-19 dalam kalangan penduduk. Walau bagaimanapun, bunyi yang dihasilkan adalah tidak jelas. Okey, Hanif ada pengalaman tak tengok masa kita PKP sebelum ni kan? Ada tengok kenderaan bergerak ni kan bagi pesanan SOP keselamatan untuk kita. Ya, betul kan. Jadi anda dikehendaki untuk mengkaji susun atur pembesar suara J, K, L dan M seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1. Jadi kalau kita tengok kat sini Hanif, dia ada satu saja pembesar suara. Okey. Okey, jadi ini adalah jadualnya. Ada J, K, L dan M. Okey. Pelajar diminta untuk kaji spesifikasi kesemua susun atur pembesar suara. Okey. Terangkan kesesuaian dan tentukan susun atur pembesar suara yang paling sesuai digunakan pada kenderaan supaya bunyi yang terhasil dapat didengar dengan jelas. Okey, dan berikan sebab bagi pilihan anda itu. Jadi makanya ada berapa kat situ 10 markah cikgu. Ada 10 markah kan. Jadi kita kena kajilah, kita kena tengok daripada J, K, L dan M punya susun atur ini, apakah yang membezakan antara keempat-empat susun atur pembesar suara itu. Dia punya apa, kalau kita nampak kat sini, apa yang membezakan perbezaan frekuensi cikgu? Ada frekuensi kan. Posisi kedudukan pembesar suara tadi, arah pembesar suara cikgu, ada yang ke depan, ada yang ke semua ada ke depan dan ke belakang. Jarak antara pembesar suara. Jarak antara pembesar suara, bilangan. Ya, kan? Betul. Okay. Ada 2, ada 4. Okey. Jadi untuk cara menjawab teknik menjawab untuk soalan yang begini, kita galakkan para murid-murid ataupun ialah murid-murid untuk membina jadual dengan 3 kolom. Okey, jadi kolom yang pertama adalah aspek, dan yang kedua ciri-ciri, dan yang terakhir adalah kolom untuk sebab. Okey, ataupun alasan. Jadi tadi apabila kita dah kaji macam Hanif nampak tadi tu, kita tulislah kat situ aspek ini Okey, jadi yang pertama kita nampak ada perbezaan dari jarak antara pembesar suara, iaitu huruf A daripada kita punya formula tadi. Kemudian diameter pembesar suara. Okey. Kemudian frekuensi pembesar suara dan bilangan pembesar suara. Okey. Jadi mungkin kita nak dapatkan pandangan jawapan daripada murid-murid kita di dalam talian di Sabah sana. Silakan. Siapa yang ingin mencuba ni? Bagaimana dengan jarak antara pembesar suara? Masih menganalisis. Kita ada Adrian ya cikgu? Ya, Adrian. Adrian, kongsikan pendapat Adrian. Okey. Jadi jarak antara pembesar suara tu jauh sebab
jarak antara dua bunyi perlahan tu akan kurang. Ya, betul. Jarak antara dua bunyi perlahan tu akan berkurangan lah. Jadi lebih bagus lah. Okey. Bagaimana pula dengan diameter pembesar suara? Nak yang besar ke nak yang kecil tu, Hanif? Saya pun tertanya ni. Apakah ciri yang kita inginkan ya cikgu? Ya, betul. Baik, siapa yang ingin mencuba? Semuanya senyum cikgu. Saya suka mereka. Begitu mesra hari ini. Siapa yang ingin cuba? Macam mana dengan Mozaini? Baik, ya. silakan Mozaini. Mozaini pun angkat tangan tu. Bagi diameter pembesar suara, kita mahu pembesar suaranya tu diameternya besar. Sebab pembesar suara yang besar dia akan mempunyai amplitud bunyi yang tinggi. Jadi amplitud bunyi bertambah dan suara lebih jelas. Ya. Terima kasih Mozaini, betul sekali ya. Cara logiknya pun memang kita nak supaya pembesar suara besar lah kan. Jadi kuat terhasil, lebih kuatlah bunyi tu terhasil. Okey, bagaimana pula dengan frekuensi pembesar suara? Seperti ada dua ciri yang diperlukan di sini ya cikgu. Ya, dia boleh dua. Dia mungkin siapa yang berkongsi? Casey. Casey nak cuba? Okey, jadi untuk frekuensi besar suara dia boleh antara tinggi atau rendah. Sebab kalau tinggi, tenaga bunyi dia akan lebih kuat tau. Lepas tu, bunyi kuat ni dia boleh tersebar lebih jauh. Untuk rendah pula, panjang gelombang dia ni akan lebih panjang terhasil. Lepas tu, dia punya pembelauan lebih jelas terhasil. Okey, jadi frekuensi tu kita boleh pilih lah sama ada kita nak yang tinggi ataupun kita pun boleh pilih yang rendah lah. Tapi masing-masing tu mempunyai alasan yang berbeza. Okey, seterusnya bagaimana pula dengan bilangan pembesar suara? Kita nak lagi banyak ke atau sikit je nak cikgu? Banyak ke nak sikit bilangan? Tadi kita ada 2 atau 4. Siapa yang ingin cuba ni? Atau siapa yang belum? Cikgu ingin pilih. Siapa yang belum? Dah, angkat tangan dah. Daisy. Silakan Daisy. Jadi bilangan pembesar suara perlulah banyak agar bunyi akan lebih kuat dan boleh tersebar dengan lebih jauh. Ya, betul. Terima kasih Daisy. Jadi betul lah secara kita tahulah kalau dia lagi banyak mestilah bunyi itu lebih kuat dan lebih jauh lah boleh tersebar. Okey, jadi kan Hanif tadi ada berapa markah tadi untuk soalan kan? 10 markah kan? Okey, jadi 10 markah untuk setiap ciri ini dan sebab dia ada 8 markah lah. Sini 1, ni markah kedua, ni markah ketiga. Okey, ini 4. Frekuensi yang kelima. Okey, ini 6. Kemudian 7 dan 8. Ada 8 markah. Jadi bagaimana lagi 2 markah itu? Jadi 2 markah itu datang daripada pilihan kita. Pilihan, baik. Jadi kita nak pilih akhirnya yang terbaik berdasarkan ciri-ciri yang kita dah justifikasi ini tadi adalah huruf L. Okey, pilihan L. Kerana kita perlu ulang sekali lagi aspek dan ciri-ciri itu dalam jawapan kita. Okey, pilihan L kerana mempunyai jarak antara pembesar suara yang jauh, diameter pembesar suara yang besar, frekuensi pembesar suara yang rendah dan bilangan pembesar suara yang banyak. Jadi kita ulanglah semula. Jadi L ni adalah markah yang ke-9. Okey, ini ulangan untuk ciri-ciri dan aspek adalah markah yang ke-10. Jadi markah penuh adalah 10. Menarik cikgu, saya rasa soalan ni. Okey, boleh teruskan? Silakan cikgu. Okey. Raja menunjukkan corak pinggir yang diperolehi daripada eksperimen dui celah yang dengan menggunakan cahaya monokromatik jingga. Okey. Jarak antara dua celah adalah 0.5 mm dan jarak dari dui celah ke skrin adalah 2.5 meter. Okey, jadi apakah soalannya Hanif? Saya dah berdebar, situasi sudah diberi tu. Okey, jadi soalannya. Okey, nombor 1. Panjang gelombang cahaya jingga yang digunakan dalam eksperimen ini adalah 600 mm. Maaf, 600 milimeter. Hitungkan jarak antara dua pinggir yang berturutan. Okey, ada 3 markah. Okey.
Jadi mungkin kita nak dapatkan jawapan daripada murid-murid kita yang dalam talian. Dalam talian. Baiklah. Siapa yang ingin mencuba sini? Sudah mula mengira saya rasa tu cikgu. Siapa yang ingin mencuba? Sila angkat tangan atau mereka masih sedang menyelesaikan soalan ni cikgu Ya, betul. Baik. Cikgu, saya tertanya juga adakah penting kerana ada yang mengatakan 0.5 mm, ada 2.5 meter dan juga 600 mm. Adakah kita kena samakan unit yang kita gunakan untuk mendapat jawapan yang tepat di sini? Betul. Ya, memang kita perlu samakanlah semua unit di dalam pengiraan kita tu nanti. Baik. Ada yang ingin mencuba sekarang? Ini adalah, maaf ada pembetulan sikit. Ya, Panjang gelombang cahaya jingga yang digunakan eksperimen adalah 600 nanometer, huruf N 600 sebenarnya. nanometer. Baik. Ya. 600 nanometer dan cikgu, kita ada Mozaini yang ingin mencuba. Mozaini. Jadi Cuba ke atas. pertama sekali kita mesti tukarkan formula yang pertama tu, lambda sama dengan AX per D. Kita tukarkan kepada nilai yang kita mahukan. Jadi sekarang kita mahukan jarak antara celah. Jadi antara celah tu ialah X. Jadi kita susun semula, kita akan dapat X dengan lambda D bahagi A. Tapi sekarang lambda ialah panjang gelombang. Panjang gelombang yang kita dapat ialah nanometer. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita mesti tukar dia kepada meter. Okay, selepas tu kita listkan pemboleh ubah tu dan nilai-nilainya. Kita pastikan ya dalam unit yang sama. Kita tinggal masukkan nilai-nilai tersebut. Bila kita masukkan nilai-nilai tersebut, kita akan mendapat jawapan X sama dengan 3.0 darab 10 negatif 3 meter. Ya, betul. Terima kasih Mozaini atas penjelasan yang jelas itu tadi. Jadi kita ada formula tadi seperti Mozaini nyatakan. Pastikan kita tahulah apa simbol-simbol yang digunakan dalam formula itu. Jadi kita nak X kan. Jadi X itu sama dengan lambda D per A. Okay, jadi kita masukkanlah dalam penyuraan dan jawapan. Jadi kat sini 3 markah kan Hanif? 3 markah itu memberikan 3 perkara yang perlu kita beri perhatian lah. Yang pertama, pastikan penukaran unit itu adalah seragam. Yang kedua, penyuraan dimasukkanlah dengan betul lah mengikut formula. Dan akhir sekali jawapan berserta unit. Okey, dan fizik ni unit tu penting Hanif. Ya, kalau lah tak letak unit pada jawapan akhir, tak ada markah. Apa-apa, jawapan tu boleh melambangkan apa-apa pun cikgu. Ya, betul kan. Okey, soalan kita yang terakhir. Ada soalan terakhir. Ya. Silakan cikgu. Okey. Hitungkan jarak dari A ke B. Okey, dari A ke B. Macam mana tu? Siapa yang ingin cuba? Saya rasa mesti ada guna jawapan dari soalan satu ni cikgu. Ya, betul. Ada yang ingin cuba? Cikgu, kita ada Casey. Casey. Ya, Casey. Silakan Casey. Okey. Jadi jarak AB dia sama dengan 3.0 darab 10 negatif 3M darab dengan 5. 3.0 darab 10 negatif 3 ni kita boleh dapat daripada jawapan 1 tadi. 1 Roman tadi. Jadi jarak AB dia adalah merupakan jarak antara dua pinggir yang didarab dengan 5. Jadi kita kena darab jawapan yang tadi yang 1 Roman tu dengan 5. Ya, betul. Kenapa kena darab dengan 5? Sebab dia ada 5 pinggir. 5 pinggir ada celah kan. Pinggir daripada A ke B tu ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5 pinggir yang berurutan Jadi 3 darab 10 negatif 3 meter darab dengan 5 lah. 5x sebab dia ada 5x. Okey, jadi 2 markah nak dapat macam mana? Yang pertama disebabkan oleh pengiraan. Okey, so inilah ini 1 markah. Ini jawapan berserta unit markah kedua. Alright. Baik, menarik cikgu. Saya rasa ini soalan yang begitu komprehensif dan cikgu, boleh kita dapatkan kesimpulan dalam mengenai topik kita hari ini iaitu interference gelombang.
Ya, terima kasih Hanif. Jadi seperti yang kita telah pelajari daripada awal segmen kita tadi, kita dah melihat ya Hanif definisi untuk interference gelombang. Okey. Koheren. Ya, kita ada ya perkataan kan koheren, ada monokromatik. Okey. Kemudian kita dah tengok corak-corak interference gelombang, iaitu ada tiga, iaitu ada tiga, cikgu. dalam corak gelombang air, kita ada cahaya dan juga gelombang bunyi. Ya, bunyi kan. Dan kita ada beberapa aplikasi untuk interference dalam kehidupan kita. Tadi pada kapal punya design itu di ada luan kapal. luan berbuli. Luan berbuli kapal. Pada halat ya. Kemudian ada di kanta mata kita yang memantulkan silauan ya, cikgu. Ya, betul. Spek mata kita tu. Spek mata. Dan yang ketiga saya sedang cuba pilot. Ya. Pilot yang hanya boleh dengar suara dengan lebih jelas di headphone kepala dia tersebut. Ya. Tanpa gangguan bunyi dari luar. Ya, betul. Ya, betul. Tepat sekali. Kita dapat markah penuh ke, cikgu? Ya, boleh markah 100. Okey, dan akhirnya kita telah menguji kefahaman kita dalam topik ini dengan menyelesaikan soalan objektif dan juga bahagian B untuk kertas 2. Baik, cikgu. Saya rasa sangat menarik apa yang sama-sama kita belajar dalam topik interference gelombang dalam mata pelajaran fizik ini. Dan dengan itu tentunya kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita iaitu Cikgu Nur Azila Azmi. Saya rasa banyak kita belajar bersama-sama, murid di rumah, murid dalam talian dan tentunya saya juga, cikgu. Ya. Macam-macam saya dapat ingat kembali. Dapat ingat kembali, cikgu, daripada saya belajar fizik dulu tu. Dan bersama kita tentunya jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Ilda. Terima kasih juga Cikgu Nur Ilda kerana bersama kami hari ini. Dan kepada 4 murid dalam talian kita hari ini, saya rasa semuanya sangat cemerlang, cikgu. Ya, alhamdulillah ya. Cemerlang dan mesra. Saya suka semua senyum saja sentiasa. Mereka adalah Mozaini, Casey, Daisy dan juga Adrian. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada murid-murid di rumah juga terima kasih kerana bersama kami hari ini. Saya pasti anda semua banyak belajar bersama-sama. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di mana? Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye.